Assalamualaikum semua, saya host anda Maya Azhar dan selamat datang ke musim pertama episod kedua IIUM TV Pecuniary Production is all about ringgit. Masih sama seperti sebelum ini, Pecuniary Production akan mengupas tentang isu-isu berkaitan kewangan, perniagaan dan pengurusan wang. Pada episod lepas kita telah bercakap tentang cash flow to much flow. Jadi pada hari ini pula kita akan kupaskan tentang isu yang sangat menarik terutama di kalangan anak muda iaitu pelaburan dan mahasiswa. Dan kali ini bersama saya adalah tetamu istimewa yang akan mengupas dengan lebih mendalam dan beliau agak terkenal di platform social media dengan perkongsiannya dan idea-ideanya tentang pelaburan atau sebelum ini anda mungkin pernah dengar tentang pakar kewangan muda kita ini. Saya persilakan Encik Muhammad Fairuz Izwan Basri. Apa khabar Encik Fairuz? Sihat? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. Baiklah, saya rasa penonton kita semua mesti nak tahu lebih lanjut tentang latar belakang tetamu kita hari ini. Jadi mungkin Encik Fairuz boleh perkenalkan dan cerita sedikit tentang latar belakang pendidikan, kerjaya dan perkhidmatan semasa. Boleh, tak ada masalah. Okay, nama diberi Muhammad Fairuz Izwan bin Basri, tapi usually people call me Fairuz lah. I sekarang berasal daripada Shah Alam Selangor, and currently I am working di dalam one of the big bank dalam Malaysia lah. Okay, so it's actually my personal ambition untuk spread a very good financial behaviour among anak-anak muda, sebab I realise bekerja dalam bank, I sedar banyak isu-isu dengan anak-anak muda di mana mereka salah membuat decision, especially berkaitan dengan kewangan lah. So that's why I bina my TikTok, dan my TikTok berkembang. Cheers. And also just to share, I tak ada pengalaman waktu I study kan, I tak ada pengalaman economics, banking, business. Hello, boleh dengar? Okay. Boleh. Okay, so pengalaman I dalam I actually adalah student kejuruteraan electrical electronics, dan I masuk ke dunia perbankan lah. Oh, itulah sedikit tentang latar belakang. Maria, boleh dengar? Boleh. Itulah latar belakang Encik Fairuz daripada bidang elektronik terus pergi ke bidang perbankan dan investment semua ni. Saya pun student business, rasa macam lepas ni apa pula ya, mungkin berubah juga kot. Baiklah, kita dah dengar cerita Encik Fairuz tadi, macam tak sabar pula nak tanya dia macam soalan berkaitan dengan pelaburan dan simpanan. Baiklah, Encik Fairuz dan penonton semua, sebenarnya saya ini merupakan salah satu pengikut Instagram dan TikTok Encik Fairuz. Sebab saya nampak banyak info tentang pelaburan dan simpanan. Kita seronok dengar bila orang berkongsi. Dan saya juga percaya ramai sebenarnya pelajar di luar sana yang follow Encik Fairuz di social media sebab mereka pun berminat untuk melibatkan diri dalam dunia pelaburan dan simpanan ni. Tetapi masalah yang kita nampak sekarang, golongan pelajar ni mereka masih tidak dapat membezakan antara pelaburan dan simpanan. Boleh tak Encik Fairuz huraikan sedikit tentang isu ini dan berikan sedikit rangsangan kepada mereka? Okay, tak ada masalah. I think kebanyakan anak muda memang ada masalah ni. Even I awal-awal pun waktu I start menyimpan, start nak melabur, I pun ada masalah yang sama. Tapi sebenarnya distinction antara simpanan dan pelaburan ni agak mudah. Okay, for me personally kan, ini adalah opinion I. Simpanan adalah duit yang you asingkan untuk kegunaan emergency ataupun kegunaan untuk short term uses. For example, kalau you dapat gaji, you simpan dalam bank account di mana you nak menggunakan duit ni untuk makan minum you for the next 1 month, untuk emergency funds you, ataupun you nak beli contoh you nak beli kasut in the next 2 or 3 months, you simpan duit. So itu adalah you punya simpanan. It's very simple. Tetapi pelaburan adalah lebih kepada long term punya purpose.
Contoh, kalau you nak simpan untuk beli rumah pertama, so simpanan rumah pertama ni tak mungkin lah you akan dapat dalam masa 6 bulan. Probably you akan dapat dalam masa 3-4 tahun, maybe 5 tahun, depending berapa banyak you boleh invest lah. Okay, so bagi I distinction dia, kalau you purpose you adalah untuk dapatkan contoh rumah pertama, nak kumpul duit kahwin, nak dapatkan kereta pertama, and it's a very long term punya duration. If it's more than 3 years, then I would say that it's already part of investment. Okay, so that's my personal opinion. It's very simple. Tetapi kalau untuk anak-anak muda sekarang, dia macam banyak confused. Kalau duit savings I bulan ni, boleh tak I masuk melabur? Dia itulah, distinction tu dah makin kurang sekarang. Sebab banyak produk dekat luar sana, dia dah membenarkan orang untuk buat monthly payment di mana you boleh save you punya duit dalam investment platform. So distinction tu makin kurang. Tapi perbezaan dia kepada adalah you punya purpose. Apakah purpose you? So kalau you nak menyimpan bagus, kenalah cari bank account yang bagus. Betul, maksudnya dekat situ kita lihat kalau jangka masa yang panjang itu kita perlu memfokuskan pelaburan, tapi kalau macam daily life ke untuk orang kata makan ke bayar apa-apa, itu more to saving lah, itu simpanan. Baiklah, Encik Fairuz dah terangkan tentang perbezaan antara pelaburan dan juga simpanan. Jadi kita nak tanya jugalah bagi golongan pelajar ini yang masih tiada income pasif tapi mereka masih ingin merancang kewangan masa depan yang dikatakan lebih daripada 3 tahun long term tersebut. Jadi antara pelaburan dan simpanan sebenarnya mana satu yang pelajar ini perlu utamakan dan mengapa? Oh, okay. Ini soalan yang sangat menarik. Saya dah banyak kali buat financial literacy engagement dengan student, and student pun ada concern yang sama berkenai simpanan, especially macam mana nak bermula, berapa banyak boleh mula, kat mana nak mula. Okay, untuk anak-anak muda, simpanan ni for me kan, I akan recommend daripada you start investing first, you need to do couple of things sebelum you start melabur. Okay, antara pertama yang I recommend adalah kepentingan savings ni dalam hidup you akan datang. You kena tahu kepentingan menyimpan. Okay, kepentingan menyimpan ni sangat-sangat penting untuk anak-anak muda. Daripada sekarang, bila you masih lagi student, I recommendkan you untuk build that savings habit. You kena bina you punya savings habit. Kenapa? Savings habit ni, kalau you betul-betul dah bina when you are still a student, bila you masih lagi student dan you nak transition ke alam dewasa, bila dah dewasa nanti you nak kena start bayar bil, you nak start melabur, you nak kena ambil macam-macam jenis hutang dengan bank, hutang kereta, hutang rumah. Lepas tu kalau you nak berkahwin, probably you akan ada responsibility dengan parent, dengan anak bini. So all of this akan datang daripada you punya tabiat menyimpan. Tabiat menyimpan you tu, kalau you ada tabiat menyimpan yang bagus, dia akan transform ataupun evolusi untuk membantu you bila you dah bekerja nanti. Sebagai contoh, waktu awal-awal saya graduate dulu kan, lepas tu I start bekerja, tabiat menyimpan I sangat bagus. I simpan 30% daripada gaji I, which is amount yang sangat-sangat tinggi. So bila I simpan, I simpan sedikit demi sedikit kan. Mula-mula I start 1%, 2%, I naik sampai 5%, sampai maksimum 30%. So tabiat menyimpan I ni membantu I bila I nak beli, contoh kan, I nak beli rumah pertama I. By that time, bila I beli rumah pertama I tetapkan syarat 30% daripada gaji I akan guna untuk bayar duit rumah. 30% saja I akan guna. So bila I nak cari rumah, I cari berdasarkan gaji I lah. So apa yang membantu I, bila rumah punya payment tu dah start masuk, I tak ada masalah nak bayar. Sebab apa? Daripada I start bekerja sampai I beli rumah, I dah biasa menyimpan 30%. So bila rumah punya payment masuk, I dah, bukan dah ada tau, I dah ready. Sebab apa? I dah biasa bayar 30%, dah biasa save. So nak keluarkan 30% untuk bayar rumah, macam tak ada masalah lah, relax no problem lah. Tabiat tu sangat penting. Dia akan bantu you untuk membayar, you takkan rasa burden. Lepas tu kalau you nak menyimpan lebih lanjut, nak saving afterwards, nak melabur afterwards, semua senang. Tapi tak semua orang boleh ada tabiat tu. Sebab kadang-kadang
habit tu macam you nampak benda baru je you nak spend, you nampak PS5 je you nak spend, nampak iPhone je nak spend. Orang kata nak ikut trend kadang. Betul, nak ikut trend. Itulah sebenarnya tabiat saving ni bukan saja membantu you membayar hutang-hutang you akan datang tau, tapi sebenarnya macam you cakap tadi, dia akan bantu you untuk curb you punya spending behaviour ni. Kadang-kadang macam you cakap lah, perangai nak beli, nak ikut trend ni. So kalau you build that savings habit, you pada masa sama you membina diri you untuk curb, untuk membeli barang-barang yang out of your necessity. Itu je. Itu kepentingan savings lah bagi I. Okay? Okay, so kita dapat lihatlah jadi kalau pelajar ni mereka perlu mengutamakan saving supaya dalam masa jangka panjang bila diorang dah bekerja nanti, diorang dah ada orang kata tabiat menyimpan tu, tabiat untuk allocatekan duit mereka untuk satu perkara. Betul, saya setuju dengan benda tu sebab kita pun tak ada income passive kan, nak bayar kalau nak pergi melabur banyak sangat. So baik kita orang kata kebkan diri kita tu untuk menyimpan dahulu. Betul. Sebagai student saya setuju. So sebenarnya ada a few more things yang as a student yang you have to do before you kena you nak start melabur. I ada buat checklist. Checklist ni I sendiri obey kalau before I start investing lah. Checklist senang saja. Nombor satu, of course you kena ada tabiat savings ni. So this one is very simple. You kena bina. Memang akan bina, you akan take time to build your savings habit. You boleh start kecil lah. Kalau sebagai student, you tak ada gaji lagi macam you cakap kan. So a bit difficult bila you nak start saving. So apa you boleh buat? You boleh buat simple method. Contohnya, setiap kali you terima duit shilling tu jangan spend. Janganlah spend dekat Dobi, pergilah simpan ke kan. Lepas tu cara dia, antara cara yang famous, setiap kali you terima RM5, you terima RM10, you simpan. Itu pun betul. Cara tu boleh juga. Tapi kalau teknologi sekarang ada banyak teknologi yang membantu you untuk menyimpan. I'm not sure whether you're aware. Macam contoh, one of the big bank dia keluarkan e-wallet. E-wallet ni di mana function e-wallet dia adalah dia boleh tolong simpan baki-baki duit you daripada you punya spending debit card. Itu pun salah satu cara. So cashless, kalau you guna debit card, berapa amount yang baki-baki yang you spend tu, contohnya you spend RM10, 70%, ada baki RM30. RM30 tu dia akan tolong simpan kan. That could be another method for you to menabung. So ada banyak cara nowadays. It's just that anak-anak muda kena explore lah. I think most of anak-anak muda lagi expert daripada I bila cakap pasal menyimpan ni. Dia kena ada inisiatif sendiri untuk kita melihat apa yang ada di platform internet atau social media ataupun teknologi sekarang. Bella, tadi kita dah cakap pasal pelajar perlu mengutamakan pelaburan. Kita lihat pula kalau kat social media kita nampak yang banyak anak muda ni, golongan pelajar, mereka sudah sedar dan cakna tentang masalah kewangan yang melanda dan mereka sudah mengaktifkan diri untuk mengambil tahu tentang simpanan dan pelaburan. Sebab mereka rasa pentingnya mengawal keselamatan kewangan jangka masa panjang. Jadi boleh tak Encik Fairuz kongsikan tips-tips atau cara-cara untuk memulakan pelaburan terutamanya orang muda seperti kami ini, generasi muda? Saya pun muda lagi, alhamdulillah. Kita sama-sama muda. Okay, so macam saya nak mention tadi, so ada checklist yang saya buat sebelum saya start melabur. Okay, ini adalah persiapan. At the same time, persiapan dan preparation untuk you secure yourself, at the same time bersiap untuk melabur. Okay, step yang pertama, of course, you have to do your own research and you have to invest a bit into ilmu lah. Itu sangat-sangat penting. Tak kisah pelaburan tu jenis apa, you kena tahu apakah pelaburan tersebut involved in. Contoh, kalau you nak invest dekat stock market, you kena tahulah nak beli stok apa. Stok tu contohnya nak beli stok AirAsia. AirAsia ni syarikat tu dia buat apa? Contoh, syarikat AirAsia sekarang ni buat macam-macam. Sebelum ni kapal terbang sahaja. Tapi sekarang dia baru announce I think bila dia announce, I can't remember. Tapi dia baru announce dia keluarkan AirAsia Money. So AirAsia Money adalah financial services. So dia punya bisnes dah berkembang. So you kena tahu apa company tu buat. So sebelum you start invest, you kena tahu pelaburan tu berkenaan dengan apa. You kena do your own research a bit, sit down, just study a bit. Okay, research on the internet. That's very, very important. Next adalah selain daripada
research, you have to do several preparations, which is contoh yang pertama, you kena tahu you punya risk tolerance. Okay, this is very important. Okay, risk tolerance ni nak tahu, you boleh check dekat internet sahaja. Okay, you boleh tengok, you boleh Google, how do I find out more ataupun macam mana saya nak tahu tentang risiko profile pelaburan saya. Just Google it, nanti akan keluar banyak quiz. Dekat situ dia akan, bila dah buat quiz tu, dia akan bagi tahu sama ada adakah you pelabur jenis agresif ataupun pelabur jenis moderate ataupun pelabur jenis konservatif. Dia ada pelbagai you bolehlah invest dekat tempat-tempat yang tidak agresif. Janganlah invest dekat stock market. Maybe you boleh invest dekat ASB, tabung haji. So kalau you jenis pelabur agresif, you bolehlah melabur dekat tempat-tempat yang lebih agresif. Betul. Jadi kita so melihat setiap pelaburan ada dia punya own risiko. Tapi risiko pelaburan-pelaburan tersebut you kena matchkan dengan you punya risk profile. Okay. So itu adalah yang Ya, Maria. Hello? Yeah. Hello, iya dengan Encik Fairuz. Jelas. Okay. Okay. So yang kedua, itu yang kedua lah. Yang pertama, you kena invest a bit in yourself a bit, do your own research. Yang kedua, you kena buat risk profiling. Yang ketiga, after you dah tahu you punya risk profile, of course this is a very very important step sebelum you start melabur, you kena ada emergency funds. Dia kena ada tabung kecemasan sebenarnya. Bukan main terus serbu nak buat investment. You kena ada tabung kecemasan. Tabung kecemasan ni ramai anak muda terlepas ni. Betul. Itu banyak sangat terlepas. In fact, saya ada satu personal story. One friend of mine. Sebelum MCO, dia melaburkan duit dia, I think all of his savings dalam investment dekat stock market. So bila MCO masuk sahaja, dia tak ada emergency funds. Lepas tu semua pelaburan dekat stock market. Bila MCO masuk, dia hilang kerja. Oh ya Allah, saya cakap, saya kesian dekat dia. Hilang kerja, duit investment habis. Hilang semua sebab semua bila MCO je semua stock market merah. Lepas tu tak ada langsung duit kecemasan. Dia kena jual semua dia punya kereta, dia kena pindah masuk rumah mak dia. Semua jatuh. So it's quite bad for him. So itu adalah pengajaran lah yang di mana saya pun boleh belajar juga. Di mana saya suggest untuk semua anak muda sebelum start melabur, at least tolong ada tabung kecemasan dahulu. Okay? Itu adalah checklist yang ketiga lah. Lepas tu bila you dah ada checklist ketiga ni, next adalah you kena tahu sebab kenapa you nak invest. Apakah you punya objektif nak invest. Macam contoh, Cik Maria dah berkahwin ke belum? I nak check belum dulu. Belum lagi. Okay, so kalau belum lagi, mesti Cik Maria mesti nak menyimpan duit kahwin, betul tak? Betul, in future kan. Kita nak get ready, orang kata. Nak get ready lah. So mestilah you nak your own dream wedding kan. Nak perkahwinan, I tak tahu macam mana you nak lah. Kalau perkahwinan I nak perkahwinan ala Disney, macam Aladdin macam tu. So bila you, macam saya cakap tadi, the last step of pelaburan adalah kena tahu apakah sebab you nak invest. Okay, pelaburan pertama yang I buat adalah pelaburan untuk melabur untuk mendapatkan dana perkahwinan. Okay, dana perkahwinan I lah. I simpan, I melabur. Betul. So I melabur bila umur I, bila 2016. I bawa keluar duit tu. I untuk gunakan untuk tabung kahwin I dapat dalam 60-70 ribu juga. Alhamdulillah, setelah melabur setiap bulan I masukkan duit-duit. Itulah adalah dana perkahwinan I lah. I gunakan untuk majlis, I tak depend kepada my parents. Betul lama. So macam saya cakap, bila you nak start melabur ni, what's important is you kena tahu you punya objektif. Betul. So kita penting you tahu objektif you dan penting you untuk tahu bila you nak bawa keluar dah guna duit investment you. Jangan terlalu nak tengok sangat duit tu berkembang tapi tak tahu bila nak guna.
Okay, you kena tahu kita ni manusia. Manusia ni kita kena guna duit kita somewhere supaya kita boleh satisfy. Encik Fairuz, Encik Fairuz ada masalah. Okey lah Encik Fairuz tadi kita bagian yang terlepas mungkin tertanya apa yang Encik Fairuz borakkan. Okey lah Encik Fairuz dia telah rumuskan step-step yang perlu di go through kan, apa checklist yang perlu kita lihat bagi pelajar atau golongan anak muda yang baru je nak melibatkan diri dalam dunia pelaburan. Baiklah, sementara itu, sebelum kita terus kepada soalan yang seterusnya, kami ingin mengambil peluang ini untuk menjemput anda semua bersama-sama hadir dan memeriahkan projek Budaya Seni 2021 yang sedang berlangsung bermula dari 1 Mei sehingga 29 Mei 2021 yang dianjurkan oleh Impact Independent Performing Art Club dari UIAM Pagoh dengan kerjasama IIUM TV, IIUM FM, MPP UTHM Pagoh, Citra CFS IIUM dan Nafas Tari IIUM Gombak dan menampilkan 4 seleksi program budaya iaitu tayangan dokumentari Tarian Zapin, Bol Bicara Irama Malaysia, tayangan filem pendek dan cabaran seni dan budaya demi mengangkat tema kembali mendampingi warisan bangsa kita, di mana semestinya eksklusif di saluran YouTube, Instagram dan Twitter Impact Pagoh. Baiklah, kita dah dapat Encik Fairuz kembali ke dalam studio. Encik Fairuz? Ya. Baik. Dekat mana kita tadi? Saya tu putus pula tadi. Tak apa. Tadi kita dah bercakap tentang apa orang kata baby step, permulaan checklist untuk pelabur-pelabur muda yang baru nak melabur, dan sekarang kita nak tanya pula tentang industri pelaburan. Orang kata bak kata pepatah, kabar tak seindah rupa. Pelaburan ni sebenarnya bukan perkara yang mudah diurus dan tidak menjanjikan pulangan yang tinggi. Jadi pada pendapat Encik Fairuz, adakah sekarang masa yang tepat untuk pelajar universiti terlibat dalam pelaburan? Sekiranya ya, jenis pelaburan apa yang sesuai bagi pelajar? Soalan ni yang sangat dahsyat ni. Okay, seperti yang saya cakap tadi, so kalau you dah kena dengan semua checklist daripada nombor 1 sampai checklist nombor 4 tadi, you dah ada emergency funds, you dah buat your own research, you dah tahu purpose you kenapa nak melabur, dan sekarang you nak start melabur. So kalau nak start melabur, bilakah masa yang bersesuaian? Masa yang bersesuaian dia ada perumpamaan. So masa yang bersesuai untuk melabur adalah 20 tahun lepas. Itu adalah masa yang pertama yang sesuai untuk melabur, 20 tahun lepas. Tetapi masa kedua yang terbaik untuk melabur adalah sekarang. Okay, itu adalah sebab kenapa dia cakap 20 tahun lepas. Sebab kalau you invest 20 years before, you punya return pun dah sangat-sangat tinggi. Okay, tapi kalau apakah itu second best time adalah sekarang. Sebab sekarang adalah, doesn't matter market tinggi ataupun market teruk, itu adalah masa yang terbaik untuk start melabur. Okay, now saying that, bila kita cakap pasal pelaburan, macam saya bercakap tadi, saya setuju, saya sangat-sangat recommend untuk anak-anak muda kalau dah ada checklist tadi untuk start melabur sekarang. Now, dekat mana untuk anak-anak muda boleh start melabur? Ada, Alhamdulillah di Malaysia ada banyak sangat platform untuk anak-anak muda start melabur. Dan saya pun faham, bila kita cakap pasal pelaburan, maybe Cik Maria pun faham, bila nak melabur ni takut juga. So itu satu. Tapi bila dah ada checklist tadi, insyaAllah tak ada masalah. Tapi nombor 2, isu probably adalah dekat mana dan berapa. Itu adalah isu terbesar. Sebab bila kita cakap pasal pelaburan, mesti kita akan ingat, I kena letak 1,000 ke, 2,000 ke, 3,000 ke, takut tak ada duit. Tapi Alhamdulillah dekat Malaysia, especially dah dalam 2-3 tahun lepas, kita dah ada banyak pelaburan yang sangat bersesuaian untuk anak muda. Sangat-sangat bersesuaian. Contoh, kita ada pelaburan di mana anak muda boleh start dengan RM RM1. Contohnya kita ada gold, emas di Malaysia. Kita ada platform emas Hello Gold di mana anak muda boleh melabur serendah RM1. Okay, itu adalah salah satu platform. Even dengan bank-bank, ada banyak bank di Malaysia yang menyediakan akaun emas di mana anak muda boleh melabur dalam akaun emas serendah RM10. Itu pun saya recommend juga, tak ada masalah. Macam mana kalau nak melabur selain daripada emas? Ada platform lain tak? Ada, banyak sangat platform lain untuk anak muda. Contoh kita ada
Robo-advisor adalah salah satu investment yang sangat baru, sangat-sangat canggih, di mana lebih baik daripada kita invest dengan ejen-ejen di luar sana, ejen-ejen investment. Di mana robo-advisor ni dia membantu kita untuk melabur dan tolong manage duit pelaburan kita secara automatik menggunakan AI dan algoritma. Canggih. Tak payah menggunakan manusia dah untuk melabur. Itulah perbezaan dia untuk robo-advisor. Sangat mudah. Dan robo-advisor ni you hanya boleh download sahaja di platform-platform Google Play Store, you boleh download di Apple Store, dan dia dah diberi kebenaran daripada Bank Negara dan Securities Commission Malaysia untuk menjalankan aktiviti pelaburan. Okay, dan you boleh start melabur serendah RM100. Okay, dah macam iklan dah pula. Allahu Akbar. So, ini adalah antara platform-platform pelaburan yang sangat-sangat berpatutan untuk anak muda. Even I pun ada banyak menggunakan robo-advisor. Antara dia, I ada menggunakan Wahid Invest, I ada gunakan Stashaway, ada banyak lagi dekat Malaysia. So, selain daripada robo-advisor, kita ada banyak lagi pelaburan untuk anak-anak muda. Sebagai contoh, kalau nak start melabur, kalau you ada duit yang lebih sedikit, you maybe nak start melabur dekat unit trust. Okay, unit trust minimum pelaburan RM1,000. Okay, tetapi boleh saja kalau you ada duit, tak ada masalah. Okay, selain daripada tu, kalau kita nak cakap pasal pelaburan yang sesuai untuk anak muda yang sangat-sangat selamat, especially untuk Bumiputra, saya cadangkan sangat-sangat amanah saham Bumiputra. Okay, amanah saham Bumiputra ni senang sahaja. You buka account, RM10 account, dan you boleh start simpan. Boleh layan ASB account ni sebagai account simpanan. Masukkan duit bulan-bulan. InsyaAllah, by 1 year, you akan dapat banyak return. Macam duit kahwin I pun, honestly 4 tahun I berkumpul, semua datang daripada ASB. Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat. Dapat duit kahwin, dapat beli rumah, dapat beli kereta. Intention dia, duit kahwin tu, Alhamdulillah, intention nak guna untuk kahwin je, tapi banyak pula duit lebih kan. Bila kahwin dalam MCO ni tak gunakan duit, so duit lebih tu I spend dekat rumah, spend dekat kereta. Alhamdulillah, bersyukur sangat. Okay, so itu antara pelaburan yang I recommend untuk Bumiputra di Malaysia. Selain tu, kalau I recommend juga pelaburan di tabung haji. So tabung haji bukan sahaja pelaburan untuk pergi ke haji, tapi tabung haji ni dia akan gunakan duit you, dia akan berikan you dividen setiap tahun supaya untuk membantu you untuk percepatkan perjalanan you untuk dapatkan untuk pergi ke haji. Okay, tapi you boleh layan, you boleh anggap tabung haji sebagai platform pelaburan juga. Okay, tapi ini hanyalah untuk Muslim jugalah. Okay, so itu antara pelaburan-pelaburan yang saya sangat-sangat recommend untuk anak-anak muda, di mana sangat-sangat rendah capital, tak perlukan duit yang banyak. But at the same time sangat-sangat senang untuk diakses. Okay, selebihnya daripada jenis-jenis pelaburan yang saya dah sebut ni, ada banyak lagi lah dekat Malaysia ni. Kita ada private mandate, kita ada investment account untuk orang-orang yang lebih berada. Private mandate ni pun sama, dia untuk orang yang lebih berada lah, yang tu tak bersesuaian untuk anak-anak muda lah. So itu adalah antara yang saya recommend. Kita nampak dalam beberapa orang kata pilihan yang boleh dibuat oleh pelajar. Nampaknya macam RM1 pun kita boleh juga gunakan untuk melabur. Nampak mudahnya untuk kita membuat pelaburan simpanan sebenarnya. Nak selamat ASB lah kalau mak-mak kita dulu kan. Mak-mak kita suruh buka akaun ASB. Okay. Jadi kita dah cakap dah pilihan orang kata pilihan yang boleh dibuat untuk pelaburan tadi. Jadi kita tengok pula pemerhatian saya lah kan, bila makin tingginya kesedaran tentang pelaburan ni, makin banyak juga syarikat yang menawarkan pelaburan. Bak kata pepatah, bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Boleh tak Encik kongsikan bagaimana kita ingin mengenal pasti atau mengetahui bahawa syarikat pelaburan menawarkan atau mempunyai tawaran yang terbaik kepada pelabur mereka? Okay, ini soalan yang sangat-sangat bagus lah, Alhamdulillah. Okay, saya ada my own rule of thumb bila kita cakap pasal pelaburan yang memberikan return yang bagus. Okay, nombor satu, sebelum saya tengok kepada return yang boleh diberikan kan, sebagai contoh, tadi saya mention berkenaan dengan pelaburan ASB, pelaburan tabung haji, pelaburan robo-advisor, pelaburan emas. Okay, apa yang saya akan lakukan sebelum saya melabur di platform-platform pelaburan tadi yang saya sebut ni, saya akan tengok dulu berapa
fees ataupun yuran yang akan dicaskan kepada saya sebelum saya tengok return. Sebab waktu saya awal-awal start melabur dulu 4 tahun lepas, 5 tahun lepas, I pun tak ada banyak duit. I pun start invest sedikit demi sedikit. Bulan-bulan 100, lepas tu naik sedikit 200, maybe naik lagi afterwards. So bila you tak ada duit yang banyak nak melabur, takkanlah you nak melabur dekat tempat yang akan charge you tinggi. So tak make sense lah kan. So bagi I, sebelum you tengok return, tengok dulu dia punya yuran. Sebagai contoh, platform yang sangat terkenal di Malaysia, platform Hello Gold. Hello Gold adalah platform yang sangat-sangat bagus untuk anak muda untuk melabur dalam emas. Tetapi, ada tetapi, platform Hello Gold, walaupun syariah, walaupun Islamik, walaupun berlandaskan emas, tetapi yuran dia sangat tinggi. Untuk anak-anak muda, yuran sangat tinggi. Tapi untuk yang dah ada emas yang banyak, yang dah boleh melabur dengan banyak, yuran dia okey, tak ada masalah. Tapi untuk anak muda, yuran dia sangat tinggi. Okay, itu salah satu yang anak muda boleh check dulu. Okay. Secondly, macam contoh pelaburan RISE. RISE maybe pernah dengar, di mana dia akan tolong invest duit-duit sakit-baki. Okay. Pelaburan RISE pun dia punya yuran pun quite on the high side jugalah, mediumly high. So itu pun satu yang boleh check. Okay. Selepas bila kita dah check fees, kita dah check dia punya yuran, berapa banyak yang telah dicaskan, kalau kita comfortable, kita rasa okay, go ahead. Okay. Lepas tu baru kita boleh tengok dia punya return. So nak tengok return dia macam mana? Nak tengok return dia, you boleh tengok kepada company punya profile, dekat mana dia invest duit tu and past performance. Macam contoh kalau kita cakap pasal ASB, memang famous lah dia punya past performance, semua orang tahu. Ada je kalau you Google sahaja performance ASB, dividend ASB 2016, 2017, 2018 akan keluar satu table. Okay, boleh tengok. Kalau you comfortable, you boleh. ASB memang dah certified, memang dah di license, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak tengok pasal pelaburan yang macam contoh Robo-Advisor. Robo-Advisor, macam contoh kita cakap pasal Wahid, Stashaway, dia tak akan tunjuk return yang you akan dapat sebab tak confirm. So apa dia akan tengok adalah dia akan investkan berdasarkan you punya risk profile. Daripada risk profile you, contoh kalau you agresif, dia akan keluarkan projection. Dalam app tu dia akan keluarkan projection. Berapa banyak yang maksimum you boleh dapat, berapa banyak yang paling kurang you boleh dapat. So itu adalah a good benchmark yang you boleh tengok kalau nak tengok berapa banyak return you boleh dapat juga. Okay. But again, be reminded, walaupun semua pelaburan-pelaburan ni menyatakan projection mereka, ASB pun ada nyatakan projection mereka, be reminded again, ini adalah pelaburan. Ada risiko untuk pelaburan itu jatuh dan ada risiko untuk pelaburan itu naik juga. Okay, just be reminded. Kalau jatuh, janganlah dia datang balik cakap cari Mr. Fairuz. You kata ni okay naik. Tak, bukan. Pelaburan semua ada risiko untuk jatuh. Okay, so just be reminded. So itu antara yang saya recommend untuk anak muda lihat. First of all adalah fees. Second of all, tengok kepada projection yang dia boleh berilah untuk return. Kalau untuk return ni, lagi satu berpada-pada. Dekat luar sana banyak sangat scam yang berkaitan dengan investment yang anda nak melaburkan. Contoh kita cakap pasal Wahid Invest. Wahid Invest adalah dah legit, dah diiktiraf, dah diberi license dan mandat daripada Securities Commission Malaysia, tetapi banyak orang dia menyamar sebagai Wahid Invest punya agent dan dia membuat scam kepada anak-anak muda. Okay, kalau nak tahu scam-scam ni macam mana, senang sahaja. Contoh kita cakap pasal Wahid Invest, you hanya boleh gunakan aplikasi dia sahaja. Tetapi you nak tahu dia scam atau tak, kalau tiba-tiba ada orang datang approach you cakap saya Wahid Invest agent dan saya boleh kasih return 30%. Ada dengar tak 30% return dalam masa setahun? Susah nak dapat dalam Malaysia. Memang sangat susah. Lepas tu kalau ada orang datang cakap saya boleh beri return pelaburan 50%, 100% dalam masa 12 bulan. For me senang je kalau nak tahu dia benda ni scam atau tidak. Tetapkan pendirian ataupun tetapkan rule of thumb, if it's too good to be true, it's not true. Macam tu je. If it's too good to be true, it's not true. Kalau ada orang datang offer pelaburan, dia kasih 200% dalam masa 2 tahun. If it's too good to be true, it's not true. Okay, simple as that. Jangan jadi tamak sangat sampai you terpedaya. Okay? Betul macam Cik Fairuz cakap tadi, banyak benda yang kita kena check, banyak benda kita boleh research. Ada orang kita lepas pandang yang orang kata charge tadi, lepas tu return of investment dan banyak lagi. Too good to be true tu. Saya suka ayat tu, memang betul. Kadang orang ni dia jadi tamak, dia terus setuju tapi sebenarnya benda tu memakan diri mereka. Jadi lah, Cik Fairuz,
kita boleh nampak dengan zaman sekarang dengan high teknologi, nak lagi musim pandemik ni di mana semua orang menggunakan teknologi secara penuh. Jadi kebanyakan mereka menggunakan platform atas talian ni untuk membuat perbandingan pelaburan dan terlibat terus secara atas talian. Jadi adakah Encik Fairuz mengesyorkan pelajar untuk turut serta melabur dalam talian ataupun tidak? Okay. Dia sebenarnya ada pros and cons tau atas talian ataupun nak direct kepada someone yang boleh tolong service you untuk you punya investment. Dua-dua ada pros and cons. Sebagai contoh, sebab saya kerja dengan bank. So bila saya bekerja dengan bank, saya dapat tengok dia punya pros and cons. So kalau you tak ada capital yang banyak, better you buat sendirilah. You buat atas talian. Okay, di mana you boleh buat perbezaan antara setiap platform-platform punya risiko dan punya return dan di mana di-invest. You boleh buat comparison, tak ada masalah. Dekat online banyak sangat orang buat review antara perbezaan contohnya Wahid Invest dan ASB, perbezaan antara Hello Gold dan Public Mutual Gold. Banyak sangat perbezaan-perbezaan yang berlaku yang dijalankan online lah. Banyak blogger yang boleh check. So yang tu tak ada masalah untuk menjalankan comparison online, dan saya pun recommend untuk anak muda buat everything, kalau boleh, bukan everything lah, kalau boleh just jalankan research online, tengok sama ada sesuai atau tak. Lepas tu nak melabur online, banyak aplikasi yang anda boleh download, banyak website yang anda boleh pergi untuk start melabur online. Okay. Tetapi kalau offline ni macam mana? Offline ni contoh, you pergi ke mana-mana investment company, you pergi ke bank, you minta tolong investment advisor ataupun investment consultant untuk tolong laburkan duit you. Okay. Advantage kalau buat offline ni adalah akan ada orang untuk tolong nasihat you daripada you punya investment. Contoh, you ada RM1,000, dia akan nasihatkan, okay, RM1,000 ni boleh buat apa? Kita invest kat sini, kat sini, kat sini. Okay, itu adalah perbezaan dia kalau you ada offline. Tapi masalah dia macam saya cakap, offline ni require amount yang capital yang agak besar. Kalau you tak ada capital yang agak besar, better off you boleh buat online, you boleh check, you boleh compare online, lepas tu you boleh buat sendiri online, ada banyak guide kat online juga. So, it depends on how comfortable you are. For me, setakat ni semua pelaburan semua I buat atas talian. Faham, maksudnya banyak perlu consideration, kita ada offline juga online, kita boleh minta penasihat dan semua tu. Baiklah Encik Fairuz, kita dah semakin hampir ke penghujung, jadi boleh tak Encik Fairuz berikan sedikit kata-kata terakhir dan rangsangan kepada pelajar di luar sana untuk situasi pandemik sekarang, dan adakah pelajar perlu melaburkan wang mereka semasa berlakunya wabak pandemik ini, dan jangan ragu juga untuk mempromosikan media sosial atau perniagaan ke motivasi yang Encik Fairuz ada. Okay. Okay, let me just answer the first part. Okay, first part, di musim pandemik ni seperti yang saya dah mention tadi, sekarang times are very hard. Even untuk anak-anak muda nak mendapatkan pekerjaan after keluar ke universiti pun akan menjadi satu battle which is quite difficult lah nowadays. My first priority, kalau I masih lagi student dan I akan about to find a job, my first recommendation adalah once you dah ada income, you kena settlekan emergency funds. Dalam musim pandemik ni dapatkan emergency funds dahulu. Itu sangat-sangat penting. Sebelum you melabur, bina dulu emergency funds, bina dulu ilmu. Jangan gopoh, jangan terus terpa kepada investment. Investment penting, betul. Tetapi apa yang lebih penting adalah kelangsungan hidup anda. Okay? Kalau anda invest dan tiba-tiba semua duit hilang, hidup anda tak berlangsung dah. So paling penting adalah untuk dapatkan emergency funds di musim pandemik ni. Okay? Once dah ada emergency funds, you dah okay dengan emergency funds, you dah selesa, you dah ada bina 3 hingga 6 bulan worth of your salary or your income, boleh melabur. Tak kisahlah di musim pandemik ataupun tidak pandemik, sekarang adalah masa yang sesuai untuk melabur bila you dah obey to the checklist. Okay, so itu saja my recommendation untuk anak muda. Doesn't matter the season, as long as you obey the checklist, you can go ahead and melabur. Now, final words from me, do follow my social media. Alhamdulillah, my TikTok sekarang is quite famous. I ada dalam 58,500 follower dekat TikTok. I ada banyak cakap berkenaan pelaburan-pelaburan untuk anak-anak muda,
pelaburan, I ada banyak kasih 101 tentang pelaburan, I ada banyak kasih recommendation berkenaan a very basic financial planning untuk anak-anak muda. So boleh follow I dekat TikTok, dekat Twitter, dekat Instagram, semua username handle I sama, M Fairuz Izwan, M Fairuzizwan. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih so much Maria. Ya, terima kasih Fairuz. Kita nampaklah tadi Encik Fairuz telah kongsikan beberapa tips, checklist dan juga apa yang perlu kita buat untuk orang kata pelaburan ni, dalam dunia pelaburan dan simpanan. Dan dia juga ada pesan supaya anak muda untuk secure dahulu emergency fund. Jadi kita dapat rumuskan banyak sebenarnya kebaikan dunia pelaburan ini untuk masa depan yang di luar jangkaan kita sendiri, tetapi banyak juga perkara yang perlu diambil kira sebelum melakukan pelaburan. Jadi menjadi tugas kita dulu untuk mempelajari dahulu sebelum kita melibatkan diri dalam dunia pelaburan ini. Nampaknya kita sudah pun berada di akhir rancangan dengan isu pelaburan dan mahasiswa. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Encik Fairuz yang sudi meluangkan masa bersama kami dan berkongsi banyak ilmunya tentang pelaburan. Jadi baiklah, kepada penonton yang masih ingin tahu tentang pelaburan, boleh ikuti Encik Fairuz di Instagram atau TikToknya @fairuzizwan. Dan bagi yang ingin mengetahui apa pula yang akan dibawakan oleh IIUM TV, jangan lupa follow IIUM TV di Instagram, Twitter, Facebook dan Spotify. Paling penting, jangan lupa subscribe IIUM TV di YouTube. Baiklah, sebelum berakhir, sekali lagi bagi yang mungkin terlepas sebentar tadi, kami ingin menjemput anda semua untuk bersama-sama memeriahkan Projek Budaya Seni 2021 yang akan berlangsung bermula dari 1 Mei sehingga 29 Mei. Yang dianjurkan oleh Impact Independent Performing Art Club dari UIAM Pago dengan kerjasama IIUM TV, IIUM FM, MPP UTHM Pago, Citra CFS IIUM dan Nafas Tari IIUM Gombak dan menampilkan 4 seleksi program budaya iaitu tayangan dokumentari Tarian Zapin, Bol Bicara Irama Malaysia, tayangan filem pendek dan cabaran seni dan budaya. Projek ini diadakan demi mengangkat tema kembali mendampingi warisan bangsa kita, di mana semestinya eksklusif di saluran YouTube, Instagram dan Twitter Impact Pago. Dan duka citanya kami ingin memaklumkan bahawa episod ini adalah episod terakhir bagi musim pertama Pecuniary Production. Jika masih ada jodoh, kita akan berjumpa lagi pada musim hadapan. Akhir kata, mohon maaf dari saya, hos anda Maria Azhar, dan terima kasih kepada para penonton yang setia bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Assalamualaikum dan stay safe.